صدورنا يسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita akan sambung masih lagi tajuk Ismul Mausul. Jadi malam ini kita akan sambung latihan ya. Okey, latihan yang kedua. Ba. Okey, latihan ini berbunyi imla'il faragha bismi maf'ulin munasibin. Imla'il faragh, isi tempat kosong, bismi maf'ulin, dengan isim maf'ul, munasibin, yang sesuai. Okey. Jadi minggu lepas kita telah berbincang bagaimana kita nak bentuk isim maf'ul. Isim maf'ul bagi fi'il thulathi dibentuk mengikut wazan maf'ul. Okey, bagi isim maf'ul bagi fi'il selain thulathi dibentuk daripada fi'il mudhari' yang telah siap ditukar kepada mabni lil majhul. Kemudian ditukarlah ya, dibuang ya kepada mim yang berbaris di hadapan, dan sebelum akhir dibaca dengan baris atas. Maka berlakulah perubahan daripada fi'il mudhari' mabni lil majhul kepada isim maf'ul. Baik. Yang pertama, atrukul baba. Atruku, baris alif itu, alif bertanda hamzah itu sepatutnya dibaca dengan baris atas. Alif ada hamzah. Okey, sepatutnya dibaca dengan baris atas ya. Biasalah kadang-kadang tersilap. Taib. Atruku. Saya tinggalkan. Taraka yatruku. Itu pasangan madhi mudhari' yang disebut dalam kamus. Jadi kalau kita sebut atruku, ni fi'il mudhari' mewakili saya. Nah, atrukul baba, saya tinggalkan pintu tersebut. Saya tinggalkan pintu itu. Okey. Ikut kita lah. Nampak macam mana? Kalau kita kata saya tinggalkan pintu itu dalam keadaan terbuka. Okey. Atrukul baba maftuhan. Perkataan maftuh dibentuk daripada fi'il madhi mabni lil majhul. Okey, fa, ta, dan huruf akhirnya ha. Dibacanya fataha dalam kamus. Okey. Jadi kalau nak bentuk fi'il nak bentuk isim maf'ul daripada fi'il sulathi, langkah yang pertama kita kena datangkan dulu fi'il madhi mabni lil majhul. Dibacanya futiha. Ini fi'il apa? Fi'il madhi mabni lil majhul.
Apa makna futiha? Telah dibuka. Jadi isim maf'ul diambil daripada mabni lil majhul. Dibentuk daripada mabni lil majhul. Jadi kalau fi'il itu ada 3 huruf, jadi futiha ini kemudiannya dah. Okey. Kita bentuk isim maf'ul mengikut wazan maf'ul. Jadi maftuh, maftuhun. Okey, sesuatu yang dibuka. Yang maftuhun maksudnya sesuatu atau benda yang dibuka. Jadi maftuhun ini ialah isim maf'ul. Telah berubah daripada isim daripada fi'il madhi mabni lil majhul kepada isim maf'ul. Disebut isim tak ada alif lam, dibacalah dengan tanwin, maftuhun. Kalau baca tanwin, boleh baca tanwin depan, boleh baca tanwin bawah, dan boleh baca tanwin atas. Bergantung kepada posisi perkataan ini dalam ayat. Okey, dalam ayat ini kita letak maftuh di sini. Okey. Jadi, soalannya kenapa dibaca dengan bahagian atas 2? Kenapa tak baca maftuhun? Kerana okey, dalam kataan maftuhan dalam ayat ini di i'rab adapun berfungsi sebagai hal. Okey. Saya tinggalkan pintu itu dalam keadaan terbuka. Di i'rab sebagai hal. Hal kita akan belajar akan datang insya-Allah. Hal hukumnya mansub. Jadi di hujung mesti dibaca dengan bahagian atas 2. Dan huruf akhir yang bahagian atas 2 mesti, poin yang penting, mesti ditambah alif. Alif ni tak berguna pun kalau kita baca maftuhan, dia taklah memberi kesan. Cuma kalau kita berhenti dalam Al-Quran, kita berhenti, dia akan bertukar kepada mat. Okey. Jadi adalah fungsi dia ketika waqaf. Baik. Ithnani yang kedua. Okey. Ibnu Sina alimun. Kataan Ibnu, tuan-tuan, alif yang di hadapan, alif ni memang tidak ada hamzah, sama ada di bawah ataupun di atas. Ditanda dalam Al-Quranul Karim dengan simbol kepala sa. Okey, kita akan jumpa kerap bila disebut nama Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Jadi kalau dalam Quran tuan-tuan tengok Isa, ain, ya, padusin, ada alif maksurah. Lepas tu ada perkataan ibnu. Okey. Dalam kaedah menasabkan anak kepada ayah, biasanya kita guna bin lah. Ba nun tanpa alif. Muhammad bin Hasan. Jadi kalau kita buat Muhammad ini ayahnya siapa? Ayah yang sah mengikut syarak. Hasan, contoh kan. Jadi bin tak perlu kepada alif. Muhammad bin Hasan. Jadi tak perlu tambah alif di sini. Okey. Jadi kalau Isa ni memang kita dah tahu tak ada ayah. Jadi dia dinisbahkan kepada dia ni anak lelaki kepada si Maryam. Jadi dalam kaedah penulisan bin, kita buang hamzah wasal bila dibinkan kepada ayah dia. Kalau dibinkan kepada mak, Ibnu Hasan, alif ini mesti dikekalkan, tak perlu dibuang.
Okey. Baik. Jadi perkataan ibnu ni di luar Quran tidak ada tanda simpul atas dia, kosong. Tetap dinamakan hamzah wasal. Dan hamzah wasal ni tuan-tuan, kita tak perlu letak baris di bawah. Okey. Ada pada atas. Biasa bawah lah. Kita tak perlu letak baris. Jadi mungkin kita punya nota ni sebab nak meraihkan ada orang yang baru lagi belajar, maka diletak baris bawah untuk memudahkan orang yang baru belajar. Kalau saya kosongkan. Jadi nak baca macam mana? Baca I. Okey, kenapa baca I? Ikut Arab. Tidak mengikut kaedah huruf yang ketiga. Sebab huruf ketiga nun ini huruf yang ketiga dan huruf yang terakhir. Dia boleh berubah baca ibnu boleh baca ibna, ibni. Jadi Arab baca alif ni sentiasa dibaca dan bagi bawah ketika kita mulakan sebutan. Baik, Ibnu Sina alimun, seorang yang alim. Okay, knowledgeable. Alim, a scholar. Okay. Seorang bijak pandai. Tentulah. Jadi kita nak letak benda sini, isim maf'ul. Jadi antaranya tak, yang mudahlah. Masyhurun. Okey, saya letak dalam perkataan masyhurun. Jadi perkataan masyhurun datang nak mengikut wazan maf'ul. Jadi masyhur, seorang cendekiawan yang terkenal. Okey. Perkataan lain boleh juga, ada masalah ya. Ma'rufun, sama juga maknanya, yang dikenal. Ini yang terkenal, yang masyhur. Baik. Salasah, yang ketiga. Al-asir. Al-asir di sini dengan makna jus. Okay, air buah tak? Buah kita perah dia, blend dia dan sebagainya, maka adalah dapatlah hasilnya, iaitu jus. Jus itu dikenali sebagai al-asir, disebut dalam bahasa Arab al-asiru. Baik. Jadi perkataan al-asir diletak di awal ayat. Ayat ini hanya ada dua patah sahaja. Ada dua patah sahaja. Lepas dapat kosong, nampak ada nuktah. Jadi kalau ayat ini bermula dengan isim, isim yang pertama ini di-i'rab sebagai mubtada. Okay. Mubtada. Subjek. Mubtada kebiasaannya kita guna isim ma'arifah. Mubtada biasanya ma'arifah. Tak, masukkan alif lam. Baik. Mubtada marfu', ra ni baca bagi depan. Okey. Khabar nakirah, tak ada alif lam. Khabar marfu' juga baca bagi depan. Jadi kataan yang kedua ni tuan-tuan jangan letak alif lam. Okey. Apa yang sesuai di sini? Yang mudah bagi kita, al-asiru mashrub. Jus itu diminum. Okey. Bergantunglah kepada terjemahan. Okey. Al-asir silap ni. Al-asiru mashrubun. Okey, jus itu diminum. Mungkin kita kata telah diminum, tak ada masalah. Kataan masyrub ini tuan-tuan dibentuk fi'il madinya ialah syuriba. Okey. Iaitu madi mabni lil majhul. Madi yang asal dalam kamus syariba.
Okey, kemudian kita tukar kepada mabni lil majhul, dibaca syuriba. Kemudian kita bentukkan isim maf'ul. Okey, mengikut wazan apa? Wazan maf'ul. Itu wazan dia sebab 3 huruf. Maka jadilah masyrub. Okey, jadi bila orangnya kita masyrub ni wazan apa ni? Ini wazan maf'ul. Baik. Bagi yang 3 huruf dibentuk mengikut wazan ini. Baik. Arba'ah yang keempat. Al-insanu. Al-insanu. Okey, an amalihi. Nak sepatah sahaja. Okey. Yang sepatah itu mesti kata nama. Sebab isim maf'ul memang kata nama. Bukan kata kerja, ya. Jadi, al-insan duduk di awal ayat. Patah yang pertama kelihatan ada alif lam. Maka, terus kita i'rab dia sebagai mubtada. Okey, ini mubtada. Sebab mim ya, mubtada. Maka hukumnya apa? Marfu'. Jadi nun dibaca dengan bagi depan satu. Ada alif lam bagi depan satu lah. Al-insanu, seseorang manusia itu, okey, setiap orang itu, tak faham? Mas'ulun. Okey, mas'ulun. Ejennya begini. Maksudnya apa? Disoal. Mungkin dalam konteks tertentu dengan makna akan disoal. Al-insanu mas'ulun an amalihi. Kataan mas'ulun, tuan-tuan, kita baca begitu, tak? Mas'ulun. Tidak baca mas'ulan, tak baca mas'ulin, kerana diletak di sini di i'rab sebagai khabar. Okey? Setiap kita kata al-insan, setiap orang itu, manusia itu, setiap individu manusia itu ikutlah. Mas'ulun pasti disoal. Okey. Jadi perkataan mas'ulun khabar. Khabar memang tak ada alif lam. Nakirah. Okey. Khabar hukumnya marfu'. Sebagaimana mubtada hukumnya marfu'. Mubtada kalau ada alif lam, nunnya bagi satu. Khabar tak ada alif lam, lamnya dibaca dengan tanwin bagi dua. Mas'ulun. Ini bila ada orang baca al-insanu mas'ulan sampai maksud tapi nahunya salah. Okey, al-insanu mas'ulin sampai maksud tapi grammar Arabnya memang salah. Jadi kita kena tahu dah mana-mana tajuk yang basic mesti kena tahu dan baca dengan betul. Kata mas'ulun ini kalau kita buka dalam kamus, fi'il asal dalam kamus ialah sa'ala. Okay, makna apa sa'ala? Antaranya telah tanya. Okay, telah soal, telah minta. Kemudian kita tukar kepada kepada apa? Madi mabni lil majhul. Ini fi'il madi, kemudian tukar kepada majhul. Ini maklum. Al-majhul macam mana? Dhamma awwaluhu. Huruf pertama dibaca dengan baris depan. Kemudian hamzah huruf sebelum akhir dibaca dengan baris bawah. Lam tetap da'iya dengan baris atas. Daripada sa'ala menjadi su'ila. Okey. Jadi bila kita baca su'ila, baris i ini melibatkan hamzah. Maka hamzah ada cara tertentu nak tulis.
Kalau Hamzah tu duduk di tengah perkataan, okey, kalau dibaca dengan baris atas, tulisnya begini. Kalau Hamzah itu tengah perkataan, dibacanya dengan baris bawah, Hamzah kena diturunkan ke bawah. Tapi di atas rumah ya tanpa titik. Begitu. Okey, su'ilah. Jadi di sana ada kaedah penulisan Hamzah. Hamzah duduk depan sekali macam mana tulis, Hamzah duduk belakang sekali ada caranya. Okey. Jadi kalau sebut mas'ulun, Hamzah tiba-tiba ditulis di atas kepala waw. Atas rumah waw. Sebab apa? Sebab Hamzah itu dibaca dengan baris depan. InsyaAllah akan datang kalau ada masa kita akan teranglah cara menulis Hamzah mengikut kaedah Arab yang betul. Baik. Khamsah yang kelima. Hadhil qissatu kosong. Min kitabil adabi. Ya, tuan-tuan, penting kita tulis Hamzah di mana. Okey. Kalau kita baca al-insan, Hamzahnya ke bawah. Okey, maka Hamzah dibaca dengan baris bawah. Okey. Jadi kalau sebut min kitabil adabi, Hamzah di atas alif, maka tak bolehlah kita baca dengan baris bawah. Okey. Jadi mesti baca sama ada baris atas ataupun baris depan. Perkataan ini Arab baca baris atas, adab. Jadi Hamzah mesti ada. Baik. Adanya di atas alif, tepat. Okey. Jadi ayat ini dimulai dengan hadhihi. Hadhihi ini isim ke fi'il? Isim. Okay, dia termasuk dalam kategori asma'ul isyarah, kata tunjuk ataupun kata isyarat. Ada yang sebut kata nama tunjuk, kata nama isyarat, ikutlah dalam masalah. Jadi sebarang isim yang kita mulai mana-mana ayat jumlah ismiyah, isim yang pertama itu terus dikira sebagai mubtada. Lepas tu ada juga isim yang kedua lah. Al-Qissah. Isim juga. Kedudukan yang kedua. Kita tak boleh kata Al-Qissah juga mubtada. Sebab ada orang dia ambil borong dua-dua sekali. Hadhil qissatu. Dia kata mubtada. Tidak. Dalam bahasa Arab, patah yang pertama sahaja dikira sebagai mubtada. Okey, terjemahan macam mana? Ini kisah. Ini terjemahan Samuel Bell. Kalau terjemah comel sikit, kisah ini dia akan terbalik. Sebut yang ini dulu, baru yang ini. Terjemah yang ini dulu, baru yang ini. Hadhil qissatu, apa dia ceritanya? Okey. Saya bantu tuan-tuan. Ma'khudatun. Diambil. Okey. Ma'khudatun. Maksudnya diambil. Baik. Diambil min. Dari. Dari mana? Kitabil adabi. Okey, nuktah. Jadi kalau orang tanya kita, ayat yang paling pendek apa dia? Paling pendek sampai dekat ma'khudatun. Ini ayat yang paling pendek. Okey. Hadhil qissatu ma'khudatun. Itu ayat yang paling pendek. Mana mubtada? Hadhihi. Mana khabar? Ma'khudatun. Okey. Jadi kita bincang dulu. Di sana ada beberapa beberapa sudut penting, okey, yang perlu kita tahu. Ada 4 perkara penting yang perlu kita tahu, okey, antara mubtada dan khabar. Yang pertama, mubtada ma'rifah, khabar nakirah, itu berbeza. Poin yang kedua, mubtada kalau jantinanya muannas, khabar pun muannas. Okey, betul. Mubtada kalau
mufrad, hadhihi ini mufrad, ma'khudatun mufrad juga. Mubtada hukumnya apa? Marfu'. Okey, khabar marfu' juga. Okey. Khabar kalau marfu' dibaca dengan tanwin sebab tak ada alif lam. Okey. Mubtada hukumnya marfu'. Cuma perkataan hadhihi ini dia dari segi hukumnya marfu', tapi barisnya tak kelihatan bagi depan. Sebab Arab baca hadhihi ini sentiasa ha yang di hujung ini sentiasa dibaca dengan baris bawah. Dia mabniyun alal kasri. Tetap sentiasa dibaca dengan baris bawah, tidak berganjak. Tapi dari segi hukumnya dia tetap hukumnya marfu'. Tapi barisnya tak berubah. Okey, ada orang tanya, Ustaz, kalau yang depan ni mubtada, yang ni khabar, al-qissah tu ni apa dia? Ni dapat saya padam dulu, ruang tak ada. Al-qissah tu apa dia? InsyaAllah tuan-tuan, kita akan belajar akan datang. Kita akan mudah-mudahan kita akan lebih semangat lagi lepas Ramadan nanti. Al-qissah tu namanya badal. Pengganti. Jadi badal, kita akan belajar akan datang, dia akan ikut hukum perkataan sebelumnya. Kalau yang depan ni marfu', badal pun marfu'. Sebab itu saya baca apa? Al-qissatu. Kalau marfu', huruf akhirnya baca bagi depan. Apa fungsi badal? Badal ni maksudnya pengganti. Jadi kalaulah saya buang hadhihi, buang daripada ayat, maka kataan al-qissatu dia bertukar menjadi mubtada. Sebab apa? Sebab dia sudah duduk di awal ayat. Jadi patah yang pertama duduk di awal ayat, di-i'rab sebagai mubtada. Okey? Kalau saya tulis hadhi kat depan, dia dah jadi kataan yang kedua. Maka tak boleh kata mubtada. Okey. Yang ni jadi mubtada, ni mubtada ya. Lepas tu yang ni apa dia? Ini badal. Macam tadi lah. Begitu. InsyaAllah akan datang kita akan belajar lah. Konsep badal ini tuan-tuan banyak kita guna. Nanti dalam tarawih nanti kita akan jumpa. Dalam tarawih. Contohnya imam. Jadi bila dia habis 4 rakaat, okey, saya tak tahu ni arahan macam mana, boleh buat 20 ke tidak. Jadi kalau buat 20 kan dia ada apa, al-khalifatul awal, dia ada tu. Dia ada sebut macam tu. Jadi kita pun sebut al-khalifatu al-awwal Umar. Jadi al-khalifatu dikira sebagai mubtada. Okey. Al-awwal dikira sebagai sifat kepada al-khalifah, khalifah yang pertama. Dan Umar tu baca macam mana? Umaru. Umaru tu i'rabnya badal. Sebab kalau kita buang al-khalifatul awal, khalifah yang pertama itu, maka Umar akan duduk di awal ayat. Maka Umar itu menjadi mubtada. Bila ayat itu lengkap, ada mubtada, ada khabar, maka Umar menjadi mubtada. Okey. InsyaAllah akan datang. Baik. Jadi di sini hadil kisah ini ma'khudatun, diambil min kitabil adabi, dari kitab al-adab. Al-adab ni dia ada dua makna tuan-tuan. Yang pertama adab dengan makna kata akhlak, moral, adab dalam bahasa Melayu pun kita pinjam daripada Arab. Dan adab makna kedua, makna apa? Makna sastra. Okey. Bagi yang belajar bahasa Arab, ada yang belajar qismu al-lughatil arabiyyah wa adabiha. Jabatan bahasa Arab dan kesusastraannya. Kesusastraannya. Jadi adab dengan makna kedua, makna sastra.
Baik. Jadi kalau kita baca tadi lah, min kita beribu. Baca B lah. Apa sebab baca B? Sebab ada min. B ni sebab apa tak baca bagi tanwin? Sebab dia juga merangkap mudhaf. Okey. Al-adabi mudhafun ilaih. Nuqtah. Ni sambungan tadi yang belakang. Bila orangnya kita sebab apa baca B? Sebab ada min. Min ini harfu jar. Dia tarik bagi depan turun ke bawah. Dalam masa yang sama, kitab ini mula apa dia? Ismun majrur. Ini i'rab ni yang pertama. Okey. I'rab yang kedua apa dia? Mudhaf. Sebab disandarkan kepada al-adab. Yang ini i'rabnya apa dia? Mudhafun ilaihi. Tempat sandaran. Jadi insya-Allah kita akan belajar lagi akan datang yang berkait dengan mudhaf dan mudhaf ilaihi. Okey, jim, latihan berikutnya jim. Hawil. Okey, bagi tak ada tu, saya baca hawil, tukar, ubah. Jadi bila dia jumpa dengan lam yang mati di belakang, kita baca hawil. Gitu. Untuk bacaan sambung. حول الفعل المجهول إلى اسم المفعول كما في المثال مع تغيير ما يلزم. saya ulang balik. حول الفعل المجهول tukar fi'il المجهول إلى اسم المفعول kepada isim maf'ul. كما في المثال sebagaimana dalam contoh. Ma'a dengan taghyir melakukan perubahan. Ma yalzamu apa yang perlu. Okey. Baik. Jadi contohnya ialah fuhimad darsu. Fuhimad darsu. Telah difahami pelajaran itu. Okey. Pelajaran itu telah pun difahami. Jadi bila kita nampak ayat bermula dengan fuhima, ini fi'il. Fi'il ini ialah fi'il madhi. Okey, maklum ke majhul? Majhul. Sebab apa? Baca fu. Huruf awal baca fu. Sebelum akhir baca hi. Dalam kamus macam mana? Asalnya ialah fahima. Okey, dalam kamus. Kalau fuhima telah difahami. Okey. Jadi mana-mana ayat yang bermula dengan fi'il maka dinamakan jumlah fi'liyah. Fuhimad darsu. Pelajaran itu telah difahami. Baik. Kalau ayat bermula dengan fi'il mabni lil majhul, okey, mesti akan muncul istilah naib fa'il. Kalau fi'il ma'lum ada fa'il. Kalau fi'il mabni lil majhul ada istilah naib fa'il. Naib fa'il hukumnya ini naib fa'il. Apa hukumnya? Hukumnya marfu sebagaimana fa'il. Jadi bila yang di belakang ni kita baca mestilah bagi depan. Sebab dia di i'rab sebagai naib fa'il. Hukumnya marfu'. Tandanya mesti dhammah. Kalau tuan-tuan baca fuhimad darsa, tuan-tuan faham. Tapi yalah salahlah sedikit baris. Orang tanya pula siapa aja bahasa Arab. Baik. Okey. Baik. Kita bentuk isim maf'ul. Ini berapa huruf ni? Ni ada 3. Jadi kita kena bentuk mengikut acuan al-wazan maf'ul. Jadi maf'ul. Sangat mudah. Begitu. Okey. Mafhum
datang mengikut wazan maf'ul. Inilah namanya isim maf'ul. Perkataan mafhum dalam ayat ini dah. Ad-darsu mafhum, ad-darsu isim, mafhumun isim. Okey. Ad-darsu duduk di awal ayat, di i'rab sebagai mubtada, masukkan alif lam. Mubtada dah kebiasaannya ma'rifah, ada alif lam. Khabar kebiasaannya nakirah, tak ada alif lam. Jadi bila tak ada alif lam, mafhumun, mim itu kekal dibaca dengan tanwin bari depan. Dah. Bari depan dua. Okey, sebab tak ada alif lam. Boleh nuktah. Jadi ayat kita ni dah ada nuktah jauh di bawah dua nuktah lagi. Taib. Awalan ulimal khabar. Berita itu telah diketahui. Ulima. Telah diketahui. Al-khabaru, berita itu, perkhabaran itu. Jadi orang yang kita ni ayat apa ni? Ini jumlah fi'liyah. Apa sebab? Bermula dengan fi'il. Fi'il ni mabni lil majhul. Dalam kamus jumpa macam mana? Kamus bagi alima. Ini kamus bagi ya. Alima mudhari' ya'lamu. Dibacanya alima, bukan alama. Bukan aluma. Arab baca alima, satu wajah sahaja. Datang mengikut wazan fa'ilah. Jadi bari asal ini dalam kamus sebut begini. Maka itulah dia fi'il madhi mabni lil ma'lum. Kalau majhul sangat mudah, tukar saja bagi depan. Ini ulima. Okey, ulima al-khabar. Okey, khabar itu telah pun diketahui. Nuqtah. Ini fi'il madhi mabni lil majhul. Ini di i'rab sebagai naib fa'il. Hukumnya marfu', tandanya dhammah. Okey. Jadi kalau kita nak tukar ulima ni, tengok dah dia ni ada berapa? 3 huruf. Tukarlah dia mengikut wazan maf'ul, maka disebutlah ma'lum. Ma'lum ini apa dia? Ini isim maf'ul. Datang mengikut wazan maf'ul. Okey. Jadi kita buat ayat al-khabaru ma'lumun. Nuktah. Okey. Al-khabaru ma'lumun. Al-khabar ada alif lam. Ma'lum tak ada alif lam. Al-khabar mubtada, hukumnya marfu'. Al-khabaru. Okey. Ma'lumun marfu' juga bagi depan, tak ada alif lam, baca bagi dua. Okey. Al-khabaru jantinanya muzakkar, ma'lum, tak perlu tambah ta marbutah. Okey, kena sama jantina. Last sekali kena sama bilangan. Okey, thalatha. Ghufirat dhunubut taibiyah. Okey, yang ketiga, silap tadi. Yang kedua, suni'at as-sayyaratu fi Malaysia. Suni'at itu ta itu mati asalnya. Okey. Kita buka dalam kamus. Sana'a, telah buat. Telah mengeluarkan barangan, telah menghilangkan, telah produce. Okey, sana'a ni balik asal. Okey, ini fi'il apa ni? Madin mabni lil majhul lil ma'lum, bagi asal. Okey, kalau kita baca suni'a, perubahan baris berlaku huruf awal baca depan, sebelum akhir baca bawah. Ini fi'il madhi. Mabni lil majhul. Mesti ada apa? Mesti ada naib fa'il. Naib fa'ilnya ialah as-sayyarah. As-sayyarah mesti dibaca bagi depan. Sebab naib fa'il hukumnya marfu', mesti baca depan. Okey. Poin yang penting, yang perlu kita beri perhatian. Bila bincang fi'il dan fa'il, jantinanya kena sama.
Begitu juga bila sebut fi'il madhi, fi'il majhul dengan naib fa'il jantinanya sama. As-sayyaratu ini muannas. Okey, muannas ada ta. Maka fi'il ini kena buat dah. Kena tambah ta di hujung. Ta ini mati. Okey. Asalnya mati. Suni'at. Lepas tu bila nak baca sambung dia mati. Alif belakang dia tak ada baris, dia anggap matilah. Lam pun mati dah. Lam jumpa dengan sin. Nak baca macam mana? Oh, mengikut kaedah alif lam asyamsiyah. Maka lam tidak dizahirkan. Last sekali kita baca suni'atis sayyaratu. Lompat pada sin. Okey, nak baca sambung. Ta mesti dihidupkan. Arab kata baris yang paling ringan ialah baris bawah. Maka ditukarlah baris tanda mati kepada baris bawah. Sebab apa? Sebab dia bertemu dengan yang mati. Suni'atis sayyaratu. Kereta itu telah pun dikilangkan fi Malaysia, di Malaysia. Kataan Malaysia pastikan atas ya, jangan ada sabdu. Sebab ada orang baca fi Malaysia. Ada orang di pantang tengok ada ya di hujung tak sabdu. Bukan tempat kita lah ni. Di Nigeria. Fi Malaysia. Jadi jangan baca Malaysia. Salah. Baik. Jadi bila kita nak tukar kepada isim maf'ul, ini berapa huruf ni? Ini 3. Nah, sa, nun, ain, 3 dah. Ta ni bila muannas ditambahlah ta. Ta at-ta'nits. Ta menunjukkan perempuan bagi fi'il. Nah, baru hujungnya asal mati. Ta ut-ta'nits as-sakinatu. Okey. Baik. Jadi bila kita buat ayat, kita pun tukar kepada masnu'ah. Kenapa jadi masnu'atun? Sekarang kita dahulukan as-sayyarah. Okey, kereta itu letak di awal ayat. Maka as-sayyarah di sini tak menjadi mubtada. Okey. Ayat asal suni'atis sayyarah. Ayat asal as-sayyarah tadi dah naib fa'il. Hukumnya marfu' berarti bagi depan. Mubtada hukumnya marfu' berarti depan juga. As-sayyaratu. Baik. As-sayyarah jantinanya muannas ada ta marbutah. Maka khabar masnu'ah ni khabar mesti sama jantina dengan mubtada, mesti masukkan ta marbutah. Okey, mubtada kena baca baris depan, khabar pun sama. Tak ada alif lam, baca baris depan 2. Paling kurang ayatnya berhenti di sini. Ada mubtada, ada khabar lengkap. Sayyaratu masnu'atu. Okey, fi Malaysia sebagai tambahan. Okey. Baik. Salatah yang ketiga. Okey, saya bagi jawapanlah sekarang ni. Ghufirat dhunubut taibi. Telah diampun dosa-dosa at-taibi, orang yang bertaubat itu. Ghufirat maknanya telah diampun. Ini fi'il. Jadi ayat ini jumlah fi'liyah. Baik, kita tulis mula ya. Ghin, fa, ro. Ada ta pula di hujung dah. Ghufirat. Ini fi'il apa ni? Fi'il madhi. Yang tinanya muannas. Sebab apa? Sebab ada ta ni. Okey, ta ut-ta'nits. Sebab dia mati disebutlah as-sakinah. Ghufirat dhunubu. Diampun dosa. Okey. Wah, ni mati ya. Tak ada baris pun mati. Okey. At-taibi.
orang yang bertaubat itu. Nuqah. Baik. Telah diampun dosa-dosa orang yang bertaubat itu. Jadi, ini kita tukar kepada apa? Kepada isim maf'ul. Berapa huruf ni? Ada 3 ya. Ini huruf tambahan ta. Untuk tukar kepada jantina. 3 huruf. Oh 3, kita akan sebut mim, rin, fa, waw, ra. Maghfur. Nah, diampun. Okey. Ini fi'il yang tadi muannas kan? Maka tambahlah ta marbutah. Maghfurah. Gitu. Okey. Tambah ta marbutah. Sebab fi'il ni muannas. Okey, dhunubut ta'ibi. Dhunub at-ta'ibi. Dosa-dosa orang yang bertaubat itu dah diampun. Dibaca maghfuratun. Okey, jadi nak i'rab macam mana? Dhunubu kita letak di awal ayat. Ghufira dhunubut ta'ibi, ini jumlah fi'liyah. Okey, ini fi'il madhi, mabni lil majhul. Manakala dhunubu ini fa'il. Ini fa'il berada. Naib, fa'il. Yang kita dah bincang dulu. Naib fa'il hukumnya apa? Marfu'. Dia juga merangkap apa? Merangkap mudhaf. Okey. Yang ini at-ta'ibi, mudhafun ilaihi. Sebab itulah baca at-ta'ibi. B bukan bu. Okey. Jadi bila kita pindah dhunubut ta'ib, ke sana, dhunub duduk di awal ayat. Dhunub itu ialah isim. Maka dhunub di i'rab sebagai mubtada. Dhunub sahaja. Okey, merangkap mudhaf. Ini fungsi yang kedua. Tugas yang kedua. At-ta'ibi pula yakni mudhafun ilaihi. Betul baca bagi bawah. Okey, maghfura khabar. Okey, ini khabar kena sama jantina dengan mubtada. Mubtada dhunubun. Dhunubun itu tuan-tuan mufrad ke jamak? Okey, kita kena ingat. Kita pernah bincang dahulu. Okey. Dambun, satu dosa. Ketika mufrad ada tak ta marbutah? Tidak ada. Ada simbol-simbol ta'nits yang lain? Tidak ada. Okey. Bahasa mudah, dambun ni muzakkar. Sebab tidak ada ta marbutah. Paling mudah begitu. Ada 2 dosa. Dambani tak contoh. Dambani. 2 dosa. Mungkin dia dosa dengan orang, dosa dengan Allah. Ada 2 dosa. Dosa dengan orang tidak cukup kita semayang sunat tasbih. Ada satu isu lama dah. Dalam baru tahun ni lah. Yang kata semayang nak tasbih ni menghapuskan semua dosa, termasuk dosa dengan orang tidak. Ada dosa dengan orang yang selesai. Baik. Dambun mufrad muzakkar. Dambani muthanna masih lagi muzakkar. Jamak dhunubun. Okey, sebarang benda kalau dia bertukar sahaja kepada jamak, kataan jamak ini terus dihukumnya muannas. Okey? Jadi dhunub jantinanya muannas. Walaupun tak ada pun ta marbutah, tak ada pun alif maksurah, tidak ada pun alif mamdudah, tidak ada. Dan dia pun bukan anggota manusia yang berpasangan, bukan. Dan sebab apa jadi gitu? Sebab kaedahnya sebarang benda. Okey, bila bertukar kepada jamak, tak kisahlah jamak taksir ke, jamak muannas salim ke benda. Bertukar saya berjamak, perkataan jamak itu akan dihukum terus sebagai muannas. Maka khabarnya mesti muannas. Mubtada muannas, khabar muannas. Okey, berikutnya. Hudimal baitu. Rumah itu telah dimusnahkan.
Hudima telah dimusnahkan. Ada yang kata telah dirobohkan. Bolehlah. Okey, hadam. Okey. Hadama. Ini asal dalam kamus. Okey. Kalau kamu bagi macam tu bermakna ni fi'il apa ni? Mabni lil ma'lum. Okey. Kalau kita jumpa dalam ayat hudima. Ini ada sedikit perubahan dah. Ha huruf pertama bagi depan. Huruf sebelah akhir dal bagi bawah. Ini majhul. Okey. Al-bait. Al-bait ini mufrad ke jamak? Al-bait ini mufrad. Okey, dah ta di hujung tak. Ini ta huruf asal. Jadi hudimal baitu. Kalau ini mufrad, dia ada sebarang simbol muannas, maka macam biasalah dia muzakkar. Hudima fi'il kekal begitu tak perlu tambah ta di hujung. Baik, kita pun tukarlah kepada isim maf'ul. Ya, apa dia? Mahdum. Okey, fi'il ni muzakkar lah. Jangan buatlah kata marbutah. Itu je. Jadi letak al-baitu kat depan. Okey. Al-baitu mahdum. Rumah itu dimusnahkan, dirobohkan. Jadi kalau ikut terjemahan sesuai dengan ayat yang di atas, rumah itu telah pun dirobohkan. Al-baitu mahdumun. Okey. Jadi mahdumun baca bagi depan dua sebab apa? Oh ni khabar nakirah tak ada alif lam. Tak ada alif lam mesti baca bagi depan tu. Okay, sangat mudah. Khamsa ustukhdimal jamalu fi safari. Telah diguna. Okey. Al jamalu unta itu fi safari dalam bermusafir. Okey, ustukhdima telah diguna. Perkataan ini tuan-tuan kalau kita buka dalam kamus bagi apa? Istakhdama. Telah menggunakan. Ini belum lagi diubah. Maka dia mabni lil ma'lum. Okey, itu tuan-tuan kena pegang. Tuan-tuan buka kamus, buka bahagian fi'il, itu yang semua itu ialah mabni lil ma'lum sebab belum lagi diubah lagi. Okey. Istakhdama mabni lil ma'lum. Jadi kalau saya tukar dah ni fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi kaedah fi'il madhi huruf akhir ni memanglah sentiasa dibaca begitu, bagi atas. Fi'il madhi macam mana kaedah mabni lil majhul? Huruf pertama dibaca bagi depan. Huruf pertama ni apa tuan-tuan? Hamzah wasal. Kalau hamzah wasal kita baca bagi depan, okey, mesti huruf tiga ni turut sama lah. Sebab hamzah wasal ni dia berkait dengan huruf yang tiga. Okey, jadi kha ni mati macam atas dan huruf sebelum akhir. Baca bawah. Maka dibacalah ustukhdima. Okey. Telah digunakan. Baik. Al-jamalu ini i'rabnya ialah naib fa'il. Ustukhdimal jamal. Naib fa'il hukum marfu' mesti baca bagi depan. Baik. Ini fi'ilnya banyak ni, banyak huruf. Dia bukan fi'il sulasi. Jadi kalau kita nak bentuk isim maf'ul daripada fi'il selain sulasi, yang pertama sekali kita kena datangkan fi'il mudhari'. Okey. Istakhdama apa mudhari'nya? Yastakhdimu dah. Tulis dululah mudhari' yang asal untuk mudahkan kita. Istakhdama yastakhdimu. Okey. Kemudian fi'il mudhari' ini kena tukar kepada majhul. Okey, majhul macam mana? Dhamma awwaluhu. Huruf pertama fi'il mudhari' kena baca bagi depan. Okey. Tapi tuan-tuan jangan baca ya bagi depan, ta ni bagi depan, tidak.
Yang kena sama hamzah saja, hamzah wasal. Ini ta. Ini ya bagi depan, ta ni kekal begitu, jangan ubah bagi dia. Kemudian lihat kepada huruf sebelum akhir. Fi'il mudhari' huruf awal baca bagi depan, huruf sebelum akhir baca bagi atas. Selesai. Nah, langkah pertama kita kena datangkan dahulu fi'il mudhari' mabni lil majhul. Okey. Berikutnya kita kena buang ya. Buang ya. Biasanya buang dengan baris-baris sekali. Okey, begitulah. Jadi diganti apa? Ganti dengan mim. Mim ini siap dengan baris depan. Jadi buang baris depan, tetap pula tak ada masalah. Mudah. Kita buang dengan baris-baris sekali. Okey. Lepas tu kita baca baris depan. Okey. Lepas tu pastikan huruf sebelum akhir dibaca dengan baris atas. Alhamdulillah. Kita sudah pun terselamat. Sebab apa? Sebab kita dah buat ada pertukaran daripada fi'il mudhari' biasa kepada fi'il mudhari' majhul. Dah ni dah berubah dah. Sekarang sudah pun berubah daripada fi'il mudhari' majhul kepada isim maf'ul. Isim menerima tanwin. Bila tak ada alif lam. Kita bacalah mustakhdam. Okey. Kita buat ayat-ayat. Al-jamalu, unta itu digunakan fis safari. Sambungan ni lah. Jadi al-jamalu ini di-i'rab sebagai mubtada. Okey, mustaqdamun i'rab sebagai khabar. Tak perlu kita tambah marbutah, tak payah. Fi'il pemuzakkar, maka ini pemuzakkar. Apatah lagi al-jamal. Al-jamal ini tuan-tuan, ni namanya unta jantan. Unta secara umum disebut al-ibilu. Secara umum, unta disebut apa? Al-ibilu. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Dalam surah Al-Ghashiyah. Kalau unta jantan, al-jamal. Saya buat lah ya, jantan. Unta betina disebutnya an-naqah. Disebut pi lah. Betina. Lelaki perempuan. An-naqah. Ini unta betina. Unta betina ini disebut dalam Quran dalam kisah Nabi Saleh. Naqatullahi lakum ayah. Nabi Saleh ada mukjizat. Antara mukjizatnya ialah unta betina. Yang keluar daripada lubang batu yang kecil. Jadi kaum Nabi Saleh telah pun membunuh unta tersebut, lalu mereka selepas 3 hari ditimpakan asap, semua mati. Baik, alhamdulillah. Selesailah latihan yang nombor G. Kemudian kita pergi latihan yang terakhir. Yang terakhir ni tuan-tuan, dia suruh kita buat ayat tu. Jumlah tu maksudnya buat ayat. Jadi tak apalah. Tentang ayat itu. Kalau bincang ayat ni panjang. Dia buatlah ya. Dia kata apa? Ishtaqa, bentukkan. Bina. Minal af'alil atiyati, daripada fi'il berikut. Fi'il yang diberikan itu semuanya fi'il madhi ya. Ismal maf'ul. Isim maf'ul. Bentukkan isim maf'ul daripada fi'il berikut. Itu arahan. Thumma sta'amilhu, kemudian gunalah isim maf'ul tersebut yang kita bina itu fi jumlatin mufidah, dalam ayat yang lengkap, yang sampai maksud dan betul nahunya. Min indika, dari ayat anda sendiri. Okey. Jadi saya serah boleh tuan-tuan lah buat ya. Baik. Bagi yang nak hantar kerja ni boleh juga buat hantar saya. Saya tanda, tak ada masalah. Saya boleh buat insya-Allah. Kalau yang mampu. Okey, sekarang pada minggu lepas saya ada buat sedikit pembetulan. Dia kata amara itu tukar kepada umira. Okey. Kita baca dah itu. Umira. Mana apa umira? Telah diperintah. Mana itu sepatutnya dia letak baris muni'a. Telah dilarang. Muni'a telah dihalang. Okey. Nusyira, telah disebar.
Okey, telah di viral bahasa sekarang. Ini kesemuanya 3 huruf. Nah, ni sulasi lah sebab apa? Ada 3 huruf. Jadi kita pun buatlah ma'murun. Sesuatu yang diperintah, diarah, disuruh. Ma'mur. Bukan dengan kalau ma'mur, maksudnya sesuatu tempat yang ma'mur, yang meriah, yang hidup, yang ada aktiviti. Masjid itu ma'mur. Banyak kelas kuliah, banyak aktiviti. So, ma'mur dengan ain. Ma'mur dengan hamzah, ya. Mesti. Hamzah ni duduk atas alif, dimatikan. Maknanya apa? Diperintah. Muni'a, mamnu. Mamnu'un. Maknanya apa mamnu? Dilarang. Okey. Kadang-kadang kita jumpa istilah mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Mamnu' juga dalam di beberapa buah ma'at tahfiz, ma'at tahfiz anak saya juga digunakan istilah mamnu'. Bila mamnu' ataupun mamnu'ah. Okey. Bila anak-anak perempuan ni, pelajar perempuan tidak boleh solat, buat uzur. Dia tulis dia mamnu'. Saya tengok dalam rekod buku jajatan pelajar. Dia suruh sain-sain. Cek. Okey, dia buat apa tarikh sekian. Ada semakan hafazan ke apa, tengok. Anak yang solat mamnu'. Mamnu' ni apa dia? Dilarang. Sebab apa? Sebab uzur. Okey, nusyira, mansyur. Okey. Apa ni mansyur? Disebarkan. Okey. Kalau buku, kita mansyur, diterbitkan. Okey. Kalau berita, diviralkan. Itulah. Bergantung kepada penggunaan. Okey. Jadi kalau fi'ilnya 3 huruf, mesti begini. Mengikut wazan, maf'ul. Sangat mudah. Ya. Tuan-tuan akan tengok, ya. Sebelum akhir ada waw ni. Ada waw. Okay. Berikutnya, yang keempat, yang kelima, qasama. Qasimi. Sepatutnya dibaca qusima. Okey, lepas saya dah buat segi pembetulan. Qasima. Yang last kali istakhraja. Sepatutnya dibaca ustukhrija. Sebab biasanya kita sebut di awal kaedah kita kata fi'il isim maf'ul dibentuk daripada fi'il madhi, fi'il mabni lil majhul. Fi'il apa? Fi'il mabni lil majhul. Qussima. Tayyib, qussima berapa huruf? Wahid, ithnani, thalatha, arba'. Kalau 4 huruf kita kena tukar kepada fi'il mudhari'. Kalau mudhari' asal apa dia? Qassama yuqassimu. Ini fi'il mudhari' asal. Kalau tuan-tuan pening, datang dulu yang asal, tak ada masalah. Datangkan yang terus majhul pening. Qassama yuqassimu. Ambil yuqassimu letak di sini. Kemudian jadikan dia majhul. Apa dia? Baca bagi depan, okey dah. Lepas tu yang ini baca bagi atas. Maka bertukar daripada maklum kepada majhul. Yuqassam. Ustukhrija. Dalam kamus asalnya disebut istakhraja, yastakhriju. Tulis dulu yastakhriju. Tulis dulu. Kita buat step by step lah yang mudah. Yastakhriju. Kalau orang tu dia cekap lain, kita belajar sikit. Kita ambil, istakhraja, yastakhriju. Ambil dulu, yastakhriju tak di sini. Kemudian huruf ya ini kita baca bagi depan. Kemudian ra, huruf sebelum akhir ni baca bagi atas. Yustakhraju. Okey? Ini maknanya apa? Sedang dikeluarkan. Ini sedang dibahagikan. Kemudian kita
kalau fi'il 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, okey, kita akan tukar, buang ya yang depan ni, dan ganti dengan apa? Dengan mim. Mim yang siap dengan baris depan. Tukar. Lepas tu huruf akhir, kita tanwinkan je lah. Sebab dah bertukar dah jadi isim. Okey. Huruf akhir dari dah tukar dah baris atas. Selamat kita. Jadi mustakhrajun, yang ni muqassam. Makna apa muqassamun? Sesuatu yang dibahagikan. Okey, diagihkan. Mustakhrajun sesuatu yang ditarik keluar, dikeluarkan. Jadi muqassamun ialah isim maf'ul. Okey, mustakhrajun juga isim maf'ul. Tuan jangan keliru ya. Kalau silap baca, muqassimun itu tajuk isim fa'il yang kita belajar dulu lama dah. Kalau kita baca mustakhrijun, orang yang mengeluarkan, itu isim fa'il. Mustakhrajun, ini isim maf'ul, sesuatu yang dikeluarkan. Muqassamun, sesuatu yang dibahagikan. Begitu. Okey, alhamdulillah. Selesai latihan yang terakhir ya, dan jadi ayah saya suruh kepada tuan-tuan untuk buat. Jadi saya rasa setakat inilah dahulu pertemuan kita malam ini. InsyaAllah pada sesi akan datang. Kita puasa bila start hari Ahad tak? Hari Ahad Ustaz. Jadi kalau hari Ahad kita cuti dululah. Puasa cuti ke Ustaz? Tak cuti kan, bulan puasa tak cuti kan. Tapi puasa pertama cutilah. Kelas kita cutilah kan? Cuti Ustaz, saat tarawih lagi kan? Itulah kalau nak buat siang orang kerja. Ya, betul. Nak buat hari Sabtu pergi pasar pula. Tak apa lagi. Ustaz buat hari Ahad. Lepas Ustaz buat hari Ahad kan? Hari Ahad pagi saya ada kelas. Tak apalah, kita ada revision, kita buatlah revision kan yang pengaji. Jadi tak apalah, kita dalam sebulan sekolah ni kita cuti dulu. InsyaAllah lepas raya tu nanti tolong ingatkan kelas kita. Saya lupa dah raya sebulan juga. Okay. Lepas raya makan ketupat. Ya. Nanti tolong ingatkan kelas. Nanti lepas raya, mungkin lepas 2 minggu ke 3 lah tuan-tuan. Tuan-tuan bincang nak mula kerja. Boleh. Nanti mula lepas raya insyaAllah. Lama sangat Ustaz, nanti lupa. Itulah. Kalau lama sangat lupa pula ni. Okey, jadi untuk kelas yang terakhir ini saya mengambil kesempatan untuk ucap semua selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak itu sebutan yang betulnya, bukan Ramadan Mabruk ya. Mabruk itu maksudnya tersungkur jatuh. Tersembang. Mabruk. Jadi disebut Mubarak, itu yang paling bagus. Mubarak. Betul, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim kepada semua, dan saya minta maaf lah. Kalau kita mengajar ni kadang-kadang tersalah bahasa ke apa, jadi saya mohon maaf lah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Tersalah bahasa dalam mengajar, kita je yang kami anak murid Ustaz semua minta maaf lah dengan Ustaz. Kadang ialah melayan kerana anak-anak murid Ustaz ni kan. Tak apa. Dia mengajar ni mudah-mudahan dapat saham akhirat insyaAllah. Yang belajar dan mengajar insyaAllah mudah-mudahan. Ustaz, Ramadan ni Ustaz doakanlah kami anak-anak murid Ustaz ni dalam mujahid ni supaya fahamlah Al-Quran kan. Okey, jadi bulan Ramadan ni masing-masing tadarus lah. Jadi kalau ada apa-apa masalah tentang bahasa Arab kan, tentang apa-apa, bolehlah WhatsApp saya, tak usah tanya. Tentang bahasa Arab kan, mungkin tengah-tengah nak menunggu apa, berbuka puasa, buka nota tengok, tak faham ke apa, tak ada masalah. Jadi kalau ada masa, insyaAllah saya akan tengok, saya akan jawab. Aku nak boleh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Afwan, insyaAllah.
Okay. Assalamualaikum semua. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam. Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Harap-harap tak lama cuti ya. Tu kan Ustaz Haji upload tu, kita buat revision. Yalah. Alhamdulillah tu dulu tu. Setulah ada masa insyaAllah. Ustaz minta maaf Ustaz kalau kami masukkan macam-macam dalam grup tu. Tak apa. Saya layan juga. Kalau tidak tak meriah Ustaz, tak mau ada dingin dan sepi kan. Tapi Alhamdulillah. Tak apa. Sebab biar hidup guru tu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Memahami. Ya, sama. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Kak Yan, kalau dalam Mujahidin Arabik ni kalau dia buat tadarus kan best. Yang ada sekarang pun tak ada nak habis. Boleh juga. You what you create it and then kita join. Tutup rekod. Oh, record. Yes, sorry. Thank you. Inilah tu Haji bising. Okay, bye. Thank you for reminding me. Bye. Stop record.